A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita bertemu dalam siri yang terakhir daripada 10 ayat Ramadan berdasarkan kepada peristiwa-peristiwa sirah yang berlaku kepada ayat ini. Dan Alhamdulillah kali ini kita berada di dalam tema kedua berkaitan dengan worldview Islam, yang mana sebelum ini kita telah pun menyebutkan tentang jihad. Dan dalam sesi kali ini yang terakhir, insya-Allah kita akan menyebut ataupun kita akan membincangkan pula berkenaan dengan Islam diteruskan ataupun penerusan sistem Islam selepas kewafatan Nabi SAW. Baik, ayat yang akan kita masuk pada sesi yang terakhir pada kali ini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Tidaklah Muhammad ini melainkan rasul seperti mana diutuskan sebelumnya rasul. Adakah apabila dia mati ataupun dibunuh, kamu akan berpaling daripadanya? Barang siapa yang berpaling, dia tidak akan memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekecil apapun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Ayat ini sering kali difahami secara asasnya, iaitu kita tidak boleh meninggalkan agama ini, yang ini agama Islam, maknanya kita tidak boleh murtad. Adakah perkara ini salah? Sudah tentu tidak. Tetapi ayat ini sebenarnya memberikan kita satu lagi gambaran yang lebih daripada semata-mata kita tidak boleh murtad secara individu. Secara individu ini jauh sekali. Maknanya memanglah tak boleh, tetapi ayat ini memberikan gambaran yang lebih daripada itu. Apakah gambaran tersebut? Kalau kita melihat kepada peristiwa sirah, ayat ini sebenarnya beberapa kali ataupun 2 kali diungkapkan. Yang pertama adalah dalam peristiwa perang Uhud. Dalam peristiwa perang Uhud, kita tahu di tengah-tengah kekucaran, kekacauan di dalam perang itu, dibunyi-bunyi Nabi SAW ni dibunuh. Jadi para sahabat ada sebahagian itu yang telah rasa down, rasa give up, rasa tak nak perang dah. Sebab Nabi SAW dah tak bersama dengan mereka. Maka ketika itu, ada seorang sahabat yang diriwayatkan namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu membangkitkan sahabat-sahabat lain dengan membacakan ayat ini. Tidaklah Muhammad itu hanyalah sebagai seorang Rasul, dan siapa yang berpaling daripadanya, maka adakah apabila dia telah mati ataupun baginda sallallahu alaihi wasallam dibunuh, maka kamu akan berpaling. Ini pengingatan kepada para sahabat yang menyebabkan mereka terus balik perang. Dan kemudian peristiwa yang kedua yang lebih kita ingati, iaitu peristiwa selepas kewafatan Nabi SAW, dalam keadaan Umar radhiyallahu anhu tengah tak stable dari sudut emosi. Dia kata dia akan bunuh orang-orang yang mengatakan Muhammad telah mati. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu, khalifah yang pertama, telah membacakan ayat ini kepada Umar radhiyallahu anhu, iaitu Nabi SAW bukanlah orang lain melainkan dia adalah Rasul yang pernah diutuskan sebelumnya Rasul. Maknanya sesuatu mesej yang Umar kata seolah-olah dia kali pertama mendengarkan ayat ini. Baik, apakah pengajaran daripada peristiwa di antara Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhu selepas daripada ayat ini dibacakan kepada Umar radhiyallahu anhu adalah mereka tidak terus menguruskan jenazah Nabi SAW. Apakah perkara yang berlaku selama 3 hari sebelum menguruskan Nabi SAW adalah mereka bertemu di Saqifah Bani Sa'idah untuk menggantikan pemerintahan ataupun menggantikan khalifah ataupun menggantikan Rasulullah SAW, kepada yang keputusan yang dibuat adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi pemimpin umat Islam ketika itu. Apakah maksud mesej daripada ayat ini adalah berpaling itu bukanlah hanya semata-mata berpaling Islam dari sudut individu, tetapi sebaliknya yang mesej lebih besar adalah tidak kita berpaling daripada Islam dari sudut sistem. Maknanya apa yang telah Nabi SAW ajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, secara jumlahnya 23 tahun, itu ajaran tersebut tidak henti
ketika mana Nabi SAW wafat, tetapi disambung oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang mempunyai kefahaman bahawa Nabi Muhammad SAW hanyalah sebagai Rasul yang mana kita mesti meneruskan legasi Nabi SAW. Apakah legasi Nabi SAW? Sebab itulah apabila Nabi SAW mengajarkan mereka tentang jihad, mengajarkan mereka tentang tertegaknya hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka begitulah perjalanan sahabat selepas itu. Mereka terus untuk berjihad, mereka terus untuk menyebarkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah Islam sampai satu ketika menguasai 2/3 dunia dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diperintahkan oleh hukum ataupun undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah satu worldview yang paling besar yang mesti diimani oleh umat Islam, yang mesti didapatkan oleh kita daripada perintah-perintah ataupun hukum-hukum dalam Al-Quran, yang mesti kita menjalankannya secara daripada konsep yang saya sebutkan tadi, bermula daripada individu, kemudian pergi kepada masyarakat, kemudian Islam sebagai satu sistem hidup yang sempurna. Maka dengan kefahaman yang terakhir ini, iaitu continuation of legacy, maknanya apabila Nabi SAW wafat, tidaklah tamat ajaran-ajaran Islam daripada sekecil-kecil individu kepada sebesar-besar kenegaraan ataupun hubungan antarabangsa. Semua perkara ini telah pun disebutkan dalam Al-Quran. Semua kesempurnaan ini telah pun dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Nabi SAW berdasarkan hadis baginda SAW. Maka kita sebagai umat Islam sepatutnya merasa gembira kerana setiap inci kehidupan kita dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW. Kita hanya tinggal nak ikut sahaja. Maka saya doakan Ramadan pada kali ini diterima amal-amal kita, diberikan keampunan kepada dosa-dosa kita, kesilapan-kesilapan kita, dilimpahkan rezeki kepada kita, anak-anak kita, keluarga kita, jiran kita, semua sahabat-sahabat kita, dan diberikan hidayah untuk kita meneruskan kebaikan yang kita dapat dalam bulan Ramadan kepada selepas Ramadan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.